Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Dia Amira Anorigos. Berita dimulakan dengan maklum balas daripada mana-mana pihak yang telah menaiki prototipe transit aliran autonomi ART sepanjang tempoh proses pembuktian konsepnya POC adalah amat diperlukan bagi meningkatkan lagi prestasi kenderaan tersebut. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata model ART yang digunakan kini akan dihantar ke kilang pembuatan ART untuk diubah suai dan dipertingkatkan berdasarkan maklum balas yang dikumpul kelak. Kita sudah kumpul sumber data lah. Sarawak Metro sudah kumpul sumber data. Jadi apa yang perlu disesuaikan ataupun perlu dibuka dan sebagainya, kita akan sampaikan kepada pada kilang yang membuat ART ini lah. Jadi ini akan hujung bulan ini semua ni data semua ni dan maklum balas kita terima semua kita akan kumpul dan kita akan sediakan dan hantar kepada kilang yang membuat ART ini. Dan lepas ini kita juga ingin jugalah minta mereka ubah sedikit, bentuk sedikit. Kita pun sudah sedia, nanti kita akan pilih. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas mengadakan lawatan ke tapak latihan POC bagi ART di Kota Semerahan pada Rabu. Menurut Datuk Seri Lee lagi, kementeriannya akan meminta kerjasama daripada Sarawak Metro untuk menjemput pelajar-pelajar dari Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS dan Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan Kota Semerahan untuk merasai sendiri pengalaman menaiki ART pada masa akan datang. Jelasnya lanjut maklum balas daripada pelajar tersebut juga diperlukan untuk memastikan keselesaan mereka setelah sistem ART beroperasi sepenuhnya kelak. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Lee Kim Shin bersama rombongan Kementerian Pengangkutan Sarawak MOTS telah menghadiri satu mesyuarat bersama Ketua Pegawai Eksekutif Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM, Datuk Kapten Nur Azman Mahmud serta pegawai-pegawai kanan di Kuala Lumpur pada Isnin. Menurut satu kenyataan media, mesyuarat tersebut membincangkan perkara berkaitan prosedur operasi penerbangan dan keperluan kawal selia sempena cadangan pemerolehan Maswings oleh Kerajaan Sarawak. Datuk Seri Lee berkata taklimat juga diberikan secara khusus mengenai aspek pengendalian drone atau pesawat tanpa pemandu yang memerlukan lesen dan permit. Jelasnya, mesyuarat memaklumkan bahawa di Sarawak masih ramai yang tidak mengetahui peraturan dan prosedur yang terlibat termasuk baru-baru ini yang mana terdapat beberapa kes drone yang digunakan untuk merakam perayaan dan acara telah disita oleh pihak polis kerana tidak mempunyai kelulusan dan permit yang diperlukan. Beliau menjelaskan demikian menerusi kenyataan itu yang dikeluarkan oleh MOTS pada Selasa. Dalam hal ini, Datuk Seri Lee mencadangkan agar CAAM mengadakan jerayawara bersama kementeriannya bagi memaklumkan kepada masyarakat tentang prosedur dan keperluan kawal selia untuk memohon permit mengendalikan drone bagi tujuan komersial, profesional dan rekreasi. Selepas itu, Datuk Seri Lee bersama rombongan telah melawat ke CAE Kuala Lumpur Sdn Bhd di Sepang, Selangor yang merupakan pusat latihan untuk juruterbang, jurutera, kru kabin dan kru darat. Lawatan tersebut bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang industri latihan penerbangan dan meneroka peluang kerjasama. Dalam pada itu, MOTS menaruh harapan untuk penglibatan dan kerjasama lanjut bersama pelbagai pemain industri bagi meningkatkan pembangunan dan kemajuan landscape industri penerbangan Sarawak pada masa depan. Sementara itu, usaha membangunkan Sarawak pada masa kini mengambil kira aspek kelestarian alam sekitar. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Lim Talif Saleh berkata, aspek ini memastikan pertumbuhan ekonomi selaras dengan pengurusan sumber asli yang bertanggungjawab serta menggabungkan perancangan untuk penyesuaian dan mengurangkan kesan perubahan iklim. Menurutnya, tindakan untuk meningkatkan ekonomi negeri sangat penting agar dapat melanjutkan agenda pembangunan yang dirancang demi kesejahteraan penduduk Sarawak yang mana komitmen terhadap pembangunan seimbang dicerminkan dengan mantap melalui inisiatif alam sekitar yang dilaksana. As we embark on our journey toward a greener and more sustainable future, we must address the global challenge of climate change, also known as global warming. This issue known no borders. It affects us all. And it's challenge that this award recognizes as a call to action.
We are witnessing the effect right before our eyes, with more frequent and severe weather, even the rising sea level and threatening our coastal region. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan Anugerah Alam Sekitar Premier Sarawak PSEA ke-11 2023-2024 di Kuching pada Rabu. Datuk Lim menambah salah satu pendorong utama krisis alam sekitar adalah peningkatan berterusan dalam paras karbon dioksida di atmosfera yang sebahagian besarnya disebabkan oleh aktiviti seperti pembakaran bahan api fosil dan pelepasan kenderaan. So this award represent more than mere environmental recognition. It signifies our moral obligation, each and every one of us. The Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, urgently called for a collective action to limit global warming to 1.5 degrees Celsius. This is magic figure, 1.5. Why 1.5? The critical threshold to prevent catastrophic consequences. If it's 1.5, if we cannot maintain 1.5, almost half of our state will be underwater by the year by the end of this century, 2021, which is about 70 years from now. That's why we need to control the rise in temperature to 1.5 by the year 2050. Dalam masa sama, beliau turut menggalakkan semua pihak berkepentingan untuk mengambil bahagian dalam PSEA yang mempromosikan budaya keprihatinan alam sekitar sejajar dengan visi Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar Sarawak iaitu Sarawak Hijau, Bersih dan Sihat untuk manfaat generasi kini dan akan datang. Manakala Kerajaan Sarawak menerusi agensi berkaitan terus prihatin terhadap kebajikan mangsa-mangsa yang terjejas akibat bencana banjir di sekitar Baram. Di kawasan sepanjang Sungai Baram dan Tutoh, pihak Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Marudi telah mengagihkan sejumlah 1,169 pek bantuan makanan kepada 12 kampung serta rumah panjang pada 4 dan 5 Disember lepas. Sumbangan makanan itu diagihkan menerusi laluan sungai yang mana beberapa agensi telah terlibat termasuk Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Marudi, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Marudi, Jabatan Sukarelawan Malaysia dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Sementara itu, di sekitar tebingan Sungai Tinjar pula, Pejabat Kebajikan Masyarakat bahagian Miri telah mengagihkan sebanyak 1,360 pek bantuan makanan kering untuk 9 rumah panjang, termasuk sekolah dan klinik bagi mangsa banjir yang tidak berpindah ke Pusat Pemindahan Sementara PPS. Usaha tersebut turut dibantu oleh kaki tangan Pejabat Daerah Beluru, Ibu Pejabat Polis Daerah Marudi, APM bahagian Miri dan Rela Daerah Beluru. Difahamkan usaha berkenaan akan diteruskan pada Rabu sehingga semua mangsa tidak berpindah ke PPS telah menerima bantuan tersebut. Ke perkembangan sukan, bahagian Betong membuktikan kehebatan mereka dalam sukan hoki dalam Dewan apabila menjuarai kategori lelaki bawah 15 tahun dan 17 tahun Liga Hoki Dewan antara bahagian peringkat negeri Sarawak 2023. Dalam saingan kategori lelaki bawah 17 tahun, Kuching muncul Naib Johan, Mukah tempat ketiga dan Sibu tempat keempat. Manakala bagi persaingan kategori lelaki bawah 15 tahun, tempat kedua dirangkul Mukah, Serian ketiga dan Sibu keempat. Sementara itu, Kuching dinobatkan Johan bagi kategori perempuan bawah 17 tahun, manakala Serian tempat kedua, Betong ketiga dan Kapit keempat. Persaingan kategori perempuan bawah 15 tahun pula diungguli Serian selaku Johan, Betong tempat kedua, Sibu ketiga dan Mukah keempat. Hadir merasmikan penutupan kejohanan pada Ahad lepas ialah Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Sukan Sarawak SSC, Awang Putra Yusri Awang Redzuan bersama Konsultan Pasukan Hoki Negeri Sarawak, Siva Subrahmaniam Celapah. Dalam perkongsian ringkasnya, Awang Putra Yusri berkata kejohanan ini dianjurkan bertujuan untuk memberi pendedahan kejohanan kepada atlet di setiap bahagian berkenaan dengan hoki dewan. Selain itu, katanya kejohanan ini juga merupakan platform untuk pasukan dari setiap bahagian memilih pasukan kesukan Sarawak yang bakal berlangsung di Sibu pada Januari tahun depan. Sebanyak 22 pasukan membabitkan 154 peserta mengambil bahagian dalam Liga Hoki Dewan antara bahagian peringkat negeri Sarawak 2023 yang diadakan dari 1 hingga 3 Disember lepas di Stadium Tertutup Bukit Lima.
Liga berlangsung selama 3 hari itu dianjurkan menerusi kerjasama SSC, Persatuan Hoki Negeri Sarawak dan Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak. Sekian edisi malam bersama saya Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Mengakhiri buletin dengan video lawatan Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin ke tapak latihan POC bagi ART di Kota Semerahan pada Rabu. #saluran informasi rakyat. Salam UKAS.